Sebelum tu saya nak tanya, ada ke daripada bukan Steadfast? Oh, ada, Raf. Oh, terima kasih kerana sudi hadir. Dan saya ingin mengajak kembalilah untuk anda semua membuka kamera dan menggunakan background yang inilah telah disediakan. Kita tengok ada saudara Fatul, ada sister Izzatun dan juga yang lain lah, bolehlah yang lain untuk buka kamera dan inilah pakai background. Penat tau saya buat background tu, saya tak ada. Penat juga lah sebenarnya. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya tak dapat buka kamera. Okay, tak apa. Tanpa membuang masa, saya memberikanlah sedikit detail untuk program ini. So yang pertama berkenaan dengan detailnya adalah tujuan lah sebenarnya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan secara dalam ataupun secara detail berkenaan dengan program, berkenaan dengan how to manage sesebuah program maupun sesebuah kelab lah sebenarnya. Dan perkara ini program BS ini mempunyai tiga channel lah ataupun 3 episod. So episod kali ini berkenaan dengan episod pertama, iaitu Intro to Professional Leader. Kenapa saya memilih episod ini sebagai episod pertama? So yang tujuannya adalah bermulanya ataupun sebelum kita melakukan sebuah program, sebelum kita memulakan sebuah program, kita perlu mengenal diri kita dulu. Boleh tak, layak tak untuk menjadi untuk membuat program, untuk handle program dan sebagainya. So dan tujuan program ini adalah kita tengok sekarang ni secara ringkas lah, ataupun secara kita melihat ni kan, kebanyakan program dia tidak mempunyai basic yang cukup, yang basic pun tak ada lah kiranya. Dia tidak mempunyai nilai yang betul-betul kita nampak, oh ini adalah persediaan program. Dan kalau kita lihat Steadfast pun adalah bermula daripada 1991. So kita tengok sekarang dah 2022, dalam 2023, dalam 30 tahun lebih sebenarnya kita sudah ada kelab ni lah, kelab Steadfast ni. So kita tengok ada beberapa benda yang kurang daripada segi training, daripada segi persediaan. So tujuan program ni adalah untuk persediaan awal sebenarnya. Okay, dan sedikitlah latar belakang saya. Saya Abdul Syakur bin Syahari, merupakan Presiden Kelab Steadfast 22-23, dan sebelum ni saya berjawatan sebagai Head of Module lah, Head of R&D, Research and Development, ataupun berkaitan dengan modul lah. Dan saya jawatan yang paling tinggi dalam program, saya pernah jadi PM, saya pernah jadi, bermula daripada komiti modul, lepas tu saya jadi VC, saya jadi MC dan saya jadi PM. Tu je. Lepas tu saya terus jadi penasihat sampai sekarang lah. Sekarang ada, kalau kita lihat, Steadfast akan ada 10 ataupun 6 ataupun 7 program untuk bulan 10 nanti. So kita akan handle, saya dan yang lain akan handle lah 7 program, bukan serentak lah, tapi dalam masa 1 bulan. Okay, baik. So itu sedikit latar belakang, dan ini sekadar perkongsian lah, supaya anda rasa macam, oh benda ni adalah benda ni penting sebenarnya. Tujuan atau jangka masa persediaan untuk saya buat program ni ialah untuk mengumpulkan data-data ini adalah sebanyak sebenarnya dalam 2 tahun lebih sebenarnya. 2 tahun lebih saya daripada komiti modul, saya ciptakan yang episod ketiga tu.
So modul ni kita tak nak sentuh dulu, kita akan sentuh yang episod pertama dia dulu kan. Tapi masa mula-mula tu saya dah catat dah benda-benda apa yang modul ni dalam masa 2 tahun tu lah. Dan dalam masa 2 tahun tu juga saya belajar untuk macam mana nak handle documentation management lah. Itu episod 2. Lepas tu dalam masa 2 tahun ni juga kita tengoklah sini-sini kita tengok kawan-kawan kita tengok walaupun junior-junior pun kita tengok diorang ada ciri-ciri profesional yang kita macam kita tak pernah nampak pun orang buat macam ni kan, tapi dia boleh buat, dia tunjukkan dia matang lah, profesional dia matang dalam mengadakan sesebuah program. So jangka masa dia adalah 2 tahun untuk kita kumpulkan data ni, dan 2 bulan untuk perancangan program ni sebenarnya. 2 bulan saya tengoklah macam nak buat dalam program apa sesuai. So kalau kita tengok ada KS kan, so kita buat santai-santai program lah. Saya tukar nama BS. Lepas tu dalam masa 2 minggu untuk saya siapkan poster, saya siapkan saya siapkan slide dan semua. Dan InsyaAllah malam ni kita akan sesi ni hanya 2 jam saja. So saya nak minta 2 jam anda untuk betul-betul fokus. Ada apa, kalau ada apa-apa tak faham, tanya. Kalau ada apa penambahan, rasa macam ini point ni tak kena dan sebagainya, kita boleh kita open lah, terbuka. So saya harapkan 2 tahun, 2 bulan dan juga 2 minggu dan 2 jam pada malam ini impact lah untuk anda semua untuk handle sesebuah program tu. So kita ada 3 episod insyaAllah. So malam ni hanya 2 jam sajalah. Okay, 2 jam atau kurang lah sebenarnya. Okay, so itu sedikit lah jangka masa persediaan untuk program ini. Okay, seterusnya apa yang saya nak minta anda semua bayar, ataupun sebab program ni percuma kan. So saya nak minta anda semua sentiasa buka kamera, sentiasa kalau yang boleh tu saya nak minta tolong sangat untuk buka kamera dan guna inilah background kita yang kita sediakan, dan sentiasa participate dalam inilah, kalau contoh saya tanya soalan ke, saya minta pandangan ke. Dan yang ketiga adalah screenshot dan spread quotes. Kat sini dekat dalam slide ni ada beberapa quotes yang saya rasa penting lah untuk diri kita kan, untuk kita lebih profesional. Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai leader, so kita kena adalah benda ni. So tanpa membuang masa lagi, kita tengok dulu masalah problem statement yang selalu berlaku di dalam program. Kalau kita lihat, boleh nampak ke slide bergerak ke? Gerak kan? Okay, bergerak. Kalau kita tengok bergerak lah. Okay, so masalah yang sering berlaku yang pertama adalah kita tak kenal tau diri kita sebenarnya. Kita ni boleh tak buat program? Kita ni boleh tak handle program? Kita ni dalam program ni kita boleh berjawatan apa sebenarnya? So dekat situ kita tak tahu. Sebab tu gunanya ada test personality yang contoh kita tahu. Dulu sekolah kita buat visual, kinesthetic dan audio tu kan. So dekat sini kita ada juga berkenaan dengan leadership sebenarnya. Dan seterusnya tidak mengetahui tahap tanggapan suatu kerja. So kita lihat masalah sekarang ni adalah dia tak tahu tau sebenarnya. Contohlah jawatan-jawatan tinggi PC, APM, PM macam tu kan. Diorang tak tahu yang tahap diorang ni sampai sebenarnya kerja diorang sampai mana, ataupun job scope diorang sampai mana. Hatta pun walaupun di dalam kelab tu sendiri, contoh presiden, vice presiden, diorang sebenarnya bagi saya lah, diorang belum lagi cukup untuk ada beberapa yang betul-betul expectation kita nampak memang tinggi lah, dia punya bakat dan sebagainya. Dan ada certain yang belum, diorang tak nampak tahu tahap diorang. Saya bagi contoh walaupun diri saya lah sebenarnya, saya bagi contoh. Saya banyak join meeting dan sebagainya kan. Banyak join, rasa macam dah tahu semua benda. Tapi bila kita join
dalam club meeting steadfast apa semua, kita nampak benda tu dah biasa. Tapi bila kita join dengan Senserve, nampak sebenarnya Senserve nak lain, kita nak lain. Kita buat lain, Senserve nak lain. Lepas tu ada beberapa lagi lah. Kalau kita join, saya pernah join yang masa 10 lepas punya, yang pembentangan, setiap presiden sebenarnya ada bentang kan. Tapi dalam bentang tu dia ada bentang dengan lecturer semua benda lah. Projek-projek di dalam UIA. So kita tengok, UIA ni banyak sebenarnya program. Lecturer pun buat program berkenaan dengan pelajar, berkenaan dengan luar universiti dan sebagainya. So kita tengok tahap tanggapan kita sebenarnya, benda tu memberi pencerahan lah. Dia memberikan saya gambaran yang sebenarnya kerja kita bukan setakat tu sahaja. Okay, seterusnya tidak dapat mengurus masa dengan baik. Ini memang standard lah. Kebanyakan saya join meeting, diorang cakap 8.30, dia akan tiba-tiba start pukul 9. Tu benda tu basic yang saya rasa basic yang perlu kita tegah lah, perlu yang kita selesaikan masalah tu kan. Kalau kita rasa mengurus masa kita dapat mengurus masa yang baik, at least tak apa, yang tu nanti kita terangkan lagi. Okay, seterusnya tidak berani bercakap di hadapan orang ramai. Ni standard lah, biasa yang introvert dan sebagainya kan. Tidak berani jika dibenci orang, yang ni yang jenis nanti kita akan senaraikan. Tidak boleh menerima pendapat orang lain, ni masalah yang sering berlaku lah. Tidak dapat menerangkan sesuatu dengan cara yang mudah, tidak mampu untuk membuat keputusan, tidak berani memberi dan menerima kritikan, dan last sekali tidak dapat menerima tugas yang ad hoc lah, tugas yang tiba-tiba, secara tiba-tiba. Okay, seterusnya kita pergi kepada maksud berkenaan dengan profesional dan leader. Profesional leader, dari profesional ni banyaklah maksud dia. Profesion maksudnya yang mahir dalam satu bidang, so kita panggil profesional. Tapi bagi saya, ini saya punya pandangan lah. Bagi saya, profesional ini di dalam program ialah dia bukan setakat tahu. Contohlah dia biro Papro, dia tahu semua benda kan. So kita nampak dia ni pro dalam bidang Papro. Tapi profesional di dalam dalam club sendiri atau di dalam program ialah bertindak sesuatu perbuatan pada tempatnya. So bila kita tengok bertindak suatu perbuatan pada tempatnya, maksudnya bila kita buat suatu benda betul dekat tempatnya. Sekejap lagi saya bagi contoh. Dan untuk mendapatkan profesional ni, kita kena mengenal pasti situasi, kita kena mengenal pasti waktu, dan kita perlu mengenal pasti cara yang tepat untuk melakukan suatu tugas. So kita kena tahu situasi ni kita nak buat apa, kita kena tahu waktu bila kita nak buat, dan cara untuk kita buat benda tu. Dan leader pula macam biasalah, leader ni adalah pemimpin, leader yang akan memberi arahan kepada orang lain, leader yang akan menetapkan matlamat, dan leader juga yang akan mengagihkan tugas. Leader tahu semua benda lah, mengawasi, motivasi, menyediakan keperluan, latihan dan bimbingan. So itu standard lah menjadi leader kan. Dan leader ni orang kata apa beza bos dengan leader. Bos dia menyuruh saja, leader dia memberi tunjuk ajar dan sebagainya. So benda tu tak boleh terangkan, itu basic malah. Okay, seterusnya ini sedikit contoh lah berkenaan dengan profesional. Bila kita bercerita dengan profesional, perkara-perkara profesional, saya bagi contoh lah. Ramai orang bila kita cerita profesional, diorang anggap profesional ni mesti benda yang positif. Contohnya contoh kalau kita nak profesional, kita kena sabar, kita kena baik, kita kena baik sangka, kita kena jaga emosi dan sebagainya. So benda tu memang basic lah untuk profesional. Tapi di dalam satu masa tu, macam kita kembali kepada maksud profesional yang saya bagi tadi, ialah maksudnya adalah bertindak sesuatu perbuatan pada tempatnya. Bertindak sesuatu perbuatan pada tempatnya. So saya bagi contoh, puji. Ramailah dekat, bila tengok dekat kelab ni, ramai yang jenis puji-puji. Puji-puji bila orang buat kebaikan, orang
dia puji. Tapi saya pernah jumpa saya pernah ada join satu program ni, kita nampak tau, oh benda ni banyak keburukan, banyak ni kan. Tapi dia just puji je, oh awak buat yang baik dah, awak ni. Lepas tu dah. Memanglah ada step ataupun ada teknik yang mengatakan press smash. Contohnya kita puji 2 kali dulu kan, puji lepas tu kita cakap ni, lepas tu baru kita smash dia, kita bagi. Oh sebenarnya ini yang awak kena buat macam tu kan. So kita dah puji 2 kali, lepas tu baru kita macam tegur dia, baru dia rasa macam oh ya ke, baru dia nak berubah. Yang tu tak apalah. Tapi apabila kita puji seseorang dan tak kena pada tempatnya, so orang tu bukannya layak dipuji tapi kita puji. So benda tu sebenarnya bagi saya tak profesional lah. Dan ramai tau sebenarnya dalam program dia takut untuk mengutuk. Kalau takut untuk mengkritik tak apalah, kita fahaman, tak berani. Tapi bila awak puji orang yang tidak layak, dia jadi macam, bagi saya memang tak profesional sebab awak puji bukan pada tempatnya. Seterusnya, bising bukan pada tempatnya, kita nampak profesional. Contoh pada program luar waktu santai, contoh waktu kita bersukan ataupun waktu kita energizer ke apa kan. So waktu tu kita nak hura-hura, kita nak bising-bising, kita nak gempakkan suasana. Dekat situ boleh. Tapi bila kita bising di dalam pada tempat yang tak sepatutnya, kita nampaklah. Benda ni memang basic lah, nampak ada orang yang jenis bising dalam ni kan, dalam nak buat program. Seterusnya serius. Yang ni ramai yang orang macam dia ni asyik serius kan. Tapi bila kita kena tengok serius dia ni pada tempatnya ataupun tidak. Contoh di waktu tempat yang memerlukan lah. Contoh, siapa ada contoh untuk serius di waktu tempat yang memerlukan? Saya nak bagi ni sedikit lah. Boleh tulis ataupun boleh buka your mic. Contoh waktu serius yang memerlukan serius lah. Serius meeting. Lagi. Discussion. Postmortem. Time buat kerja. Yes. Waktu lapar serius kata faham. Time program berlangsung. So betul lah semua tu kan dalam waktu meeting. Tapi lebih spesifiknya dalam waktu meeting pun tidaklah the whole meeting tu kita serius kan. Awal-awal tu kita santai. Lepas tu contohlah kalau ada masalah, kita nak bincang ni masalah, apa solution dia, tiba-tiba ada orang main-main. Pernah tak rasa benda tu? Rasa macam kita nak cari solution ni, tapi awak main-main. Dia jadi awak melambatkan masa. Macam tu kan. So benda tu tak profesional lah. So berbalik kepada maksud profesional tadi. Maksud profesional ialah kita meletakkan kita membuat suatu benda tu pada tempatnya. Itu serius lah. Seterusnya support pada orang yang memerlukan. Ada orang yang baru first time join, ada orang yang dah join tapi tak tahu apa semua kan, tak berani lagi. So dekat situ kita kena support apa semua tu kan. Standard lah. Okay. Lepas tu kritik kepada kerja yang dilakukan. Ni ada cerita tau sebenarnya. Dalam kritik ni kita nampak beberapa orang yang dia kritik di luar program, tapi di luar masa perbincangan program. So benda tu tak profesional lah. Kenapa tak dibawa di dalam parlimen Kenapa tidak dibawa di dalam meeting kan? Bila kita tanya dalam meeting, kita round table, kita rising matters, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi di luar, kita kritik. Benda ni saya tak setuju. Tapi di dalam meeting, angguk je, tahu tu, je walak je. Gitulah. So, kritik ni memerlukan perlu pada tempatnya. Kita nampak, kita bukannya nak tunjuk, kita ni pandai, kita ni apa. Biarlah orang nak cakap apa. Tapi bila suatu benda yang kita kena kritik, sekarang ni bila kita tengok ramai yang berbeza pendapat
dengan saya lah waktu-waktu ni kan. So kita tengok dan ni diorang ada hujah dan saya pun ada hujah. Bila kita tengok hujah diorang lagi kuat, kita ikut macam tu lah. So benda tu be fair lah kan. Okay, seterusnya tegur melihat orang buat salah. Ni kadang-kadang dia tak faham konsep of dia meletakkan sesuatu benda tu pada PC saja. Contoh PC yang handle program. Lepas tu dia letak yang benda yang tegur-tegur ni semua letak kat PC. Aku nampak tapi aku tak nak tegur. Sebab apa? Sebab aku bukan PC. Benda tu banyak tau. Kalau nak senaraikan, banyak program yang bermasalah sebenarnya bukan daripada PC tapi daripada orang yang mendiamkan diri disebab dia nampak benda tu salah tapi dia mendiamkan diri. So benda tu tak elok lah untuk diri sendiri dan untuk program sebenarnya. Dan seterusnya marah. Yang ni paling saya tekankan lah sebenarnya. Marah, serius, yang benda-benda yang kita nampak macam emosi dan sebagainya. Dia orang macam kenapa dia ni marah? Tak perlu marah kot macam tu kan. Tapi ada satu tempat, kalau kita marah pada tempatnya, orang akan pandang, bukan kita nak orang pandang, tapi maksudnya dekat situ kita akan nampak dia ni profesional. Sebab apa? Sebab dia marah. Contoh ke ada nak bagi contoh? Saya dah bagi contoh dekat orang lain. Tapi itu standard lah. Contoh. Ada siapa nak bagi contoh? Contoh banyak lah sebenarnya. Nabi pun pernah marah. Nabi pernah marah sebab apa? Sahabat pernah marah. Sebab apa? Adakah dia orang tidak profesional? Adakah dia orang ni beremosi? Adakah dia orang ni orang kata apa? Dah koyak ataupun ni. So marah ni pada tempatnya saya rasa memang perlu. Bila satu benda kita marah, contohlah dalam agama pun bila ada isu baru-baru ni, bukan barulah, lama sikit. Yang apa ni? Negara apa yang bakar Quran tu? Australia. Betul kan? So kita tengok umat Islam dekat Malaysia ni kita cerita pasal apa agama apa semua, tapi bila benda tu dia diam. Dekat situ kita nampak lepas tu bila kita post kan, dia kata alah benda ni pun nak marah. Islam kan is a peace religion kan, macam tu kan. Tapi dia orang tak faham konsep marah tu di dalam pada waktunya. Ada certain waktu yang kita perlu marah. Saya bagi contoh lagi. Contoh Nabi marah. Nabi marah apa? Umat Islam yang lelaki tidak solat subuh kan. Contohnya. So, Nabi marah. Nabi sampai memberi ancaman nak bakar rumah, nak ni apa semua kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat Nabi pun marah. Sahabat saya ingat tak silap Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia marah sebab apa? Sebab ada seorang ada sahabat lain ni dia berdoa saja dan mengharapkan Allah memberi rezeki dalam masjid. Dia doa apa semua tapi dia tak bekerja. So Sayyidina Umar marah dia sebab apa? Sebab benda tu salah. Dekat situ kita nampak kalaulah Nabi tak marah ataupun Sayyidina Umar tak marah kat situ kan, sebenarnya kita nampak benda tu remeh. Sebab apa? Sebab Nabi tak marah. Dekat situ tak profesionalnya, sebab tak ada prinsip lah kiranya. So saya nasihatkan untuk sesiapa yang ingin menjadi leader, marah pada tempatnya. Bila orang kata kan, kenapa orang tak marah? Kenapa awak marah? Kita tengok konteks dia. Kalau ada satu turn yang betul kena marah, you have to marah. Tapi bila tak marah, tu yang orang kata dia tak profesional kita nampak lah benda tak profesional lah. Orang rasa macam dia okey je, dia tak marah pun sebenarnya. So marah dekat tempatnya. Dan jangan silap lah kalau kita cakap marah ni, janganlah kita marah bukan pada tempatnya kan. Itu pula sebaliknya. So kesimpulannya apa yang kita nak sampaikan dekat sini, profesional ni adalah, kita kembali balik, profesional ni adalah bertindak suatu perbuatan pada tempatnya. So kita kena letak pada tempatnya. Kita
kita beremosi tu pada tempatnya. Make sure kita buat tu pada tempatnya lah. Seterusnya ada sekarang ada one quote. So kita rehat 2 minit sekejap untuk sedikit ni lah berkenaan dengan. So nanti kita akan terangkan berkenaan dengan poin yang pertama iaitu responsibility dan juga understanding. So can I have one person pun bolehlah korang boleh tulis satu kod yang berkaitan ke dengan kod yang pertama ni, ataupun korang juga boleh screenshot kod ni dan bolehlah ceritakan di sebalik peristiwa di sebalik kod ni lah. Kadang-kadang kita ada cerita kan, if you try to please everyone, you'll end up pleasing no one. Kadang kita dia ada bahasa Melayu dia, siapa tahu? If you try to please everyone, you'll end up pleasing no one. Ada siapa tahu the first bahasa Melayu dia? Sekejap. Okey, kita takkan ke seterusnya sebab apa? Sebab saya rasa benda ni tiba. Okey, macam ni cakap Bismillah. Boleh ke saya nak minta seorang untuk ni, kita takkan nak petik nama kan. Tulislah, tulis. Kalau nak please manusia ni penat. Boleh dengar ke tadi? Kalau nak please manusia ni penat, better please Allah, then you will feel lighter dengan cabaran yang datang. Boleh ke nak minta Yasmin explain sedikit, please? Assalamualaikum semua. So nak explain sikit lah. Masa program kan rasa macam dia macam tak ada, nak kata ada satu pun program yang perfect. Masa join apa-apa program pun pasti akan ada masalah walaupun kita dah cuba untuk plan sebaik mungkin. Sebab setiap orang berbeza, setiap orang datang daripada latar yang berbeza. So kalau kita hanya nak sedapkan semua orang, betul lah kalau ikutkan quote ni, memang kita tak boleh nak please everybody. Kalau tak kita yang penat. Sebab kadang-kadang orang pun tak jaga hati kita. So macam daripada kita punya purpose tu untuk please everyone, better kita please Allah. So macam mana nak please Allah tu? Macam every time you see kerja kan kalau dalam berprogram kan you always macam bukan duduk-duduk je cari kerja untuk dibuat. Tapi kadang-kadang kita rasa malas, macam kenapa aku kena buat, kenapa dia tak buat kan. So better kita please Allah dengan letakkan niat dalam hati tu untuk okay, aku buat ni bukan sebab orang lain, tapi aku buat ni sebab nak please Allah. Sebab aku tahu kalau aku buat ni kerana Allah, benda tu akan membuahkan hasil. So rasanya itulah poin saya. Okay, baik. Bagus. Alhamdulillah. So betul lah apa yang Yasmin cakap tu kan. So kita tak boleh nak jaga orang lain, hati orang lain. Boleh, tapi kalau nak jaga semua tu tak boleh sebab bukannya semua orang bersependapat kan. So betul lah kita kena please Allah. So seterusnya kita pergi ke poin seterusnya. Setakat ni ada apa-apa? Tak apalah, nanti kita open ni ya. Seterusnya kita pergi ke basic, benda basic. Sebab tu saya cakap benda ni basic, tapi basic ni lah orang tak tekankan tau. Orang kalau kita cerita banyak lah program yang sebenarnya dia tak layak pun jadi leader, tapi
bukan bila kita dah jadi leader, lantaklah orang kata layak tak layak, tapi kita kena ada dua benda ni, iaitu responsibility dengan understanding. Inilah benda basic tapi ramai orang tak tahu. Okay, yang pertama, kita tak payahlah cerita apa maksud responsibility, orang dah faham. Tapi saya nak kaitkan benda ni dengan program. So kita terus pergi ke contoh, senang cerita lah. Contoh responsibility, mengurus masa dengan efektif. Contoh kalau kita dah tahu kita ni handle program kan. Contohlah meeting standard ataupun program. Tadi kita start 8.30. Dalam VM kita tulis 8.30, kita start 8.30. That is kita mengurus masa dengan efektif. Kita dah open 15 minutes before. So kita nampak, oh, this is responsibility kalau kita nak buat program kan. Sebab kebanyakan program lebih-lebih lagi pagi. Kita faham pagi kan orang ramai tak datang. Tapi bila you letak pukul 8 start, 8 pagi dah start, tapi your committee pun tak ada, your MC pun tidak memberi arahan apa benda kan. So benda tu saya rasa yang tu memalukan lah sebenarnya. Bukan semua, bukan nak ni apa, tapi kita nak benda ni tidak terus berlaku. Mana-mana club, mana-mana society, mana-mana program, saya haraplah benda ni perlu ditekankan. Mengurus masa dengan efektif. Kalau kita cakap pukul 8 start, walaupun tak ramai orang, at least lah ada MC yang pegang mic, okay, cakap hi, Assalamualaikum semua, welcome diorang, dan kita kenal, kita borak lah apa-apa. Dekat situ kita kena ada kemahiran pula dekat situ kan. Yang tu training lain pula. Tapi yang dekat sini saya nak tekankan adalah masa. Kalau kita cakap, kalau kita nak delay pun, at least kena ada orang bagi tahu, okay, kita akan start. Contoh meeting 8.30 kita start, tapi ramai tak tahu. Okay, kita 8.30 tu saya memang tekankan dekat line up saya pun, 8.30 tu kena buka mic bagi tahu. Okay, kalau tak start tu cakap kita nak start bila. Okay, kita ambil masa 10 minit lagi untuk tunggu orang lain. Macam tu, tak apa. Daripada you diam macam tu, so benda tu sayang, dia jadi tak understanding. Kita pergi balik, kita pergi pula understanding. So dia benda sama tau, tapi responsibility ni melibatkan diri kita, dan understanding ni melibatkan orang lain. So understanding ni adalah menghormati masa orang lain pula. So bila kita tidak responsibility, kita akan tidak understanding. Sebab apa? Sebab kita tidak menghormati masa orang lain. Contohlah dalam meeting tu, kita yang handle meeting tapi setengah jam lambat. Macam mana orang yang baru, orang yang dah datang lama kan, orang yang dah datang awal tepat waktu. So diorang membazirkan waktu setengah jam disebabkan diorang ikut arahan. Faham ke? So dia jadi macam, kenapa aku perlu ikut? Kenapa aku yang dibazir, aku yang membazir, sedangkan kita yang ikut arahan? Macam tu. So this is saya rasa benda ni tak sepatutnya berlaku. Kalau ada emergency, apa bagi tahu, okey ni ada responsibility yang lain lah sebenarnya. Itu mengurus masa dengan efektif. So saya harap sangat kalau nak jadi program manager, kalau nak buat meeting, kalau nak apa semua, bila berkaitan dengan masa, dekat situ kita kena jaga. Sama juga jadi PC ke apa kan. So dekat situ masa tu betul-betul spesifik. Saya dah bagi contoh yang spesifik ni. Saya tak ada macam jaga masa, tak ada. So benda macam tu lah. Tu yang saya rasa common lah, benda yang selalu berlaku di dalam program. Okay. Sama juga contoh kalau kita letak program tu dah setengah jam, contoh program tu 2 jam kan, contoh saya ni 2 jam. Saja je saya tak letak 8.30 sampai 10.30 sebab kadang-kadang tak nak ni kan. Mungkin kita akan habis sampai pukul 10 macam tu. Tapi bila kita dah cakap macam tu, janganlah lebih-lebih masa kecuali ada emergency lah, itu tak apa. Okey, seterusnya responsibility yang kedua ialah faham job scope biro sendiri ataupun faham job scope jawatan anda sendiri. Ramai orang dia faham, dia tahu yang basic je. Contoh PC jaga ni kan, tapi dia tak tahu betul-betul apa
kesan dia kalau dia tak jaga. Dan contoh, saya bagi contoh yang paling senang lah, PAPRO. PAPRO dengan Spekta dia akan berkait rapat tau, mungkin lah. Contohlah dalam Steadfast, Spekta yang handle Google Form dan semuanya. Lepas tu dia memerlukan QR code tu untuk siapkan poster. Poster tu pula PAPRO yang buat. So dia kena link. So kalau PAPRO dah siap poster dan nak, lepas tu pula PM letak tarikh untuk post, contohlah hari Jumaat kan. Poster dah siap hari Khamis, tapi dalam POA Spekta pula atau Spekta siapkan QR code hari Sabtu. So benda tu dia jadi, kita faham memang job scope kita hari kita buat QR code tu, tapi kita kena faham orang lain memerlukan kita buat awal ke. Itu contohlah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, contoh yang kedua ialah berkaitan dengan biro sendiri ya. Berkaitan dengan ramai yang kadang-kadang saya tengok ramai yang busy tau, sibuk dengan orang lain punya job scope. Dia orang macam kau ni tak buat kerja, tapi bila tengok dia kau ni ada banyak kerja tapi kau boleh sempat lah jenguk orang. Kadang-kadang kan bila tengok macam tu dia tak faham job scope dia. Dan satu lagi dia tak faham tahap dia ataupun orang kata apa, level, cakap macam ni, dia tak faham limit dia, job scope dia sampai mana. So kadang-kadang ramai yang PC dengan PM, diorang kena bekerjasama dan sebagainya. Dan satu lagi ada banyak contoh lah, contohnya mainboard. Diorang tak faham mainboard ni adalah mainboard orang kata main organizer lah. Tapi diorang semua meletakkan PM, APM je yang bercakap. Selalunya FCSU tak pernah pun bercakap dalam program. So kita tengok tak efektif mainboard tu. Kenapa kita letakkan SUFC ni di dalam mainboard? Dia ada sebabnya. Sebabnya SU lagilah main peranan penting. Dan setiap meeting ni masalah berkenaan dengan documentation lah. Saya bagi sikit lah yang episod kedua ni. Berkaitan dengan catatan ataupun ni lah bila kita dalam meeting tak bercatat ke apa semua kan. So responsibility yang ni lah yang perlu kita kena tekankan. Ramai kalau banyak kelab yang ataupun banyak program yang dia buat postmortem tapi cara menyebarkan postmortem tu ataupun cara solution, diorang dah siapkan solution. Dalam postmortem kan kita dah bagi masalah, lepas tu solution. So dalam solution tu macam mana kita nak sebarkan dekat orang lain, dekat situ pula ada cara dia, dekat situ kita kena tahu job scope kita macam mana. Dan kita kena tahu siapa yang perlu tahu benda tu. Okay, itu setakat tu je lah. Dan understanding, kita kena memahami job scope orang lain pula. Orang lain buat sampai mana orang lain. Sebab tu kalau kita jadi MC, kita kena tahu PC, kita kena tahu yang lain. Kalau jadi PC lagilah kena tahu semua orang. Dia macam tu. Dan seterusnya melakukan kerja sehabis baik. Kita memang responsibility lah kita nak melakukan kerja tu sehabis baik. Kalau sehabis baik ni 100% lah, tak pun 80%. Saya selalu tanya dalam saya punya line up, berapa rating you handle program ni. Kita tengok ada yang awal-awal tu kita nampak goyang sikit ni. Sebab apa? Sebab bagi saya belum merasa lagi responsibility tu. So saya harap dengan adanya ni, so kita nampak benda ni responsibility, kita kena buat, kita kena lakukan kerja sehabis baik. Tapi kita kena faham, bila kita jadi leader ni kita kena faham pula, kita kena menyedari setiap orang tidak sempurna, setiap orang ada batasnya. So macam yang kita nak tahu batasnya, kita akan tahu berkenaan dengan test personality tu. Dan seterusnya, tidak melakukan kesalahan. So bukanlah tidak melakukan kesalahan, kita minimumkan kesalahan kita kan.
minimumkan kesalahan kita. Kita buat kita buat betul-betul lah, kita structure betul-betul. Dan seterusnya menyedari program, kalau understanding ni kita menyedari setiap program pasti ada masalah. So kita tak expect 100, biasa saya akan letak 80% kalau betul-betul program tu berjalan dengan lancar, 80% lah kan. 80 ke 90%, yang 10% tu kita standard lah ada masalah-masalah. So tapi kalau ada basic masalah yang selalu benda tu terjadi, so benda tu, dan benda tu yang paling saya peliknya, contohlah program tu annual, setiap tahun buat, ataupun ada satu tenure tu kita buat 3 kali tapi masalah yang sama. So benda tu saya rasa leader lah kena take responsibility, macam mana kita nak handle benda ni. Banyaklah program-program setiap tahun, contoh dalam dalam UIA pun ada kan program setiap tahun, contoh TAWE, contoh AGM apa ke kan, AGD dan sebagainya. So dekat situ banyak program yang setiap kali kita join tapi masalah yang sama, dan benda ni kita kena, sebagai leader yang kita kena nampak macam mana kita nak ubah sistem, kita nak ubah apa ni, itu kita punya responsibility. Sebab tu saya cakap kita kena tahu tahap kita, bukan setakat okey dah habis program dah. Kita kena tahu responsibility kita apa, dan kita kena faham lah, kita kena memahami. So dua benda ni, responsibility dan memahami. Seterusnya standard menghukum orang yang melakukan kesalahan. Kita kena responsibility, kita kena cakap awak ni salah, kita kena cakap ni salah awak, macam tu. Kita kena, bukanlah hukum, maksudnya kita kena beritahu ataupun kita kena kritik supaya nampak profesional tu, bukannya kita diam. Kadang-kadang kita nampak tapi kita diam, itu masalah yang paling saya rasa. Kalau yang budak baru tak apalah, kalau yang orang lama ni tak, dia nampak masalah tapi dia diam, saya memang cukup kurang berminat lah. Dan understanding, bertanya dahulu sebelum menghukum. Ini ramai jugalah, saya secara personal pun saya pernah hukum orang ataupun macam label orang dengan orang yang tidak mahir ke apa ke kan. Tapi sepatutnya saya perlu bertanya dululah. So dia ada teknik-teknik sebelum kita nak handle program, kita dah tahu ni kita nak handle dia, ada masalah, kita tahu punca dia sebenarnya daripada siapa. Kadang-kadang contoh saya bagi contoh program yang pergi sekolah kan, kita tengok masalah ada apa semua masalah, kita tahu ni masalah adalah masalah daripada head to head. Lepas tu head to head punya masalah kita tengok rupanya masalah daripada yang in charge head to head. Kalau dalam Steadfast TOT kan, kita tengok TOT yang ni. Tapi bila kita kaji balik, masalah tu datang berbunca daripada saya sendiri sebagai presiden. Lepas tu kita nak salahkan head to head, dia jadi macam sepatutnya saya lah ambil responsibility tu, saya yang salah. So saya tak akan ulang lagi benda tu. Banyaklah benda tu bila dalam 1-2 program, 1-2-3 program yang awal tenure, nampaklah benda tu kurang efektif kan, ataupun kurang, sistem tu tidak cantik sebabkan masalah tu datang daripada sistem tu sendiri. Dan kita lah sebagai presiden, kita sebagai leader, kita kena tahu benda tu, ni masalah yang perlu kita selesaikan. So tak nak next program kita nak berlaku. Seterusnya ini paling emosi sedikit lah. Kalau orang yang jenis dominance, siapa dominance ni boleh ke raise your hand. Ada ke budak-budak dominance? By the way, siapa yang belum jawab test personality test DISC tu, boleh jawab di dalam group WhatsApp. Dekat situ ada link DISC tu, kita boleh tahu sama ada kita dominance, influence ataupun steadiness maupun compliance. Kita tahu 4 jenis benda ni lah. Nanti kita akan terangkan. So berkaitan dengan responsibility tadi, memohon maaf jika melakukan kesalahan. So ramailah yang ego kan, dia rasa macam dia tak bersalah dan sebagainya. Contoh terdekat dekat diri saya juga, sewaktu ni ramailah tahu cerita ni kan. Waktu saya jadi PM AGD, banyak kali saya minta maaf sebabkan salah
Kadang-kadang bukan salah saya, salah orang lain juga kan, tapi tak apa, kita minta maaf. Dan dia kalau kita minta maaf ni, dia tidak menjatuhkan maruah kita sebenarnya. Dia lebih nampakkan diri kita ni profesional. Ni salah kau, dah terus kita tak tunding jari. Terus minta maaf, benda tu dah terus orang tak cakap tau. Contoh cakap Syaku ni, ni sebabkan kau lah jadi macam ni. Lepas tu saya fikir, saya tengok, oh betul, salah aku. Lepas tu saya cakap okay, sorry, this is my problem. Lepas tu saya salah, saya minta maaf dekat semua, insyaAllah saya takkan ulang lagi lah benda tu. Dan benda tu orang dah tak cakap dah sekarang. Orang dah cakap, oh dia dah minta maaf, dia dah macam tu. So dekat situ tak perlu ego lah sebenarnya. Kita nak jaga credibility kita tapi tersalah jaga. Kita nak nampak yang diri kita perfect tapi sebenarnya benda tu yang menghancurkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak mohon maaf atas kesalahan kita. Tapi lagi sakitnya bila kita tak tahu itu salah kita. Dan orang tak bagi tahu. So dia jadi efek pula tu. Orang tak bagi tahu itu salah kita dan kita pula tak tahu, masalah itu tak dapat diselesaikan. Dan seterusnya memaafkanlah kesalahan orang. Kalau dah minta maaf, takkan kita nak nian, kita nak ungkit-ungkit, kecuali kalau dia dah minta maaf, lepas tu dia buat lagi, dia minta maaf, dia buat lagi, dia minta maaf, dia buat lagi. Itu lain tak cerita dia lah. So hopefully kita pegang responsibility dengan understanding. So saya nak petik sedikit lah, ada kawan saya cerita pasal apa tu, sedar diri, sedar kawan dan juga sedar apa kata yang last tu, ruang. Sedar ruang. Okay. So sedar diri, kita kena sedar diri kita. Maksudnya kita tahu diri kita kan. Sedar kawan, kita kena faham, memahamilah. Dan sedar ruang. Ruang tu maksudnya macam mana kita nak bertindak mengikut situasi tu. Kita kena sedar situasi ni perlu kita buat apa. Dekat situ kita kena profesional. Dekat profesional lah kita nampak. Dan ramai sebenarnya bila kita join 1, 2, 3 program yang terawal ni, saya dah nampak dah 2, 3 orang setiap program dah nampak, oh dia ni betul-betul macam mana nak handle program. Tapi kita kena, orang ni tahu, kita dah tahu, oh dia ni kurang emosi pada tempatnya dan beremosi pada tempatnya. Kita nampak benda tu kan. So saya harapkan next program sebenarnya kita tengok tau. Saya perhatikan, tengok orang, bukan setakat kerja dia terus putus asa. Dia boleh buat kerja kita. Selaju sikitlah memberitahu jika tidak dapat menyelesaikan tugasan, memahami masalah yang dihadapi oleh orang lain kan. Ramai yang diorang ni kita dah bagi kerja, lepas tu dia tak boleh siap, lepas tu dia tak bagi tahu. So kita pula macam tanya-tanya, ni dah siap ke, tanya 5-6 kali. Lepas tu rupanya, oh sorry tak dapat buat. Benda tu jadi macam at least lah kalau you tak dapat buat, tak dapat selesaikan tugasan, bagi tahu kan. Tu at least lah, benda tu sebenarnya patutlah korang kena bagi tahu. Lepas tu menyumbang idea kepada pasukan. Ini sepatutnya semua, tapi mostly leader lah perlu at least kena ada idea tersendiri. Lepas tu menganalisis idea ataupun kalau understandingnya menerima idea yang dicadangkan penerima dan menganalisis idea. Kadang-kadang kita selalu, inilah yang kita tengok tadi kan, kita nak please everyone tapi kita tak tahu orang bagi idea je, kita takut nak tolak. Kita dah analisis dah idea ni, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kekurangannya lebih, tapi kita terpaksa terima sebab nak jaga hati dia. Benda tu kita kena take professionally. Kita kena responsibility. Kalau kita dah ambil idea tu, kena inilah pastikan benda tu yang terbaik sebenarnya. Bukan sebab nak jaga hati kawan. So kawan, kalau nak cerita kawan ni, ramai kawan yang kita nampak macam kawan tapi sebenarnya di luar saja kawan, tapi masa buat kerja
kita nampak benda ni tidak sihat lah untuk diri kita sebenarnya. Dan seterusnya semakin menerima idea ditolak. Ramai juga yang bengang idea aku ditolak. Dekat sini kita kena understandingkan diorang. Kenapa kita terima idea diorang dan kenapa kita tolak idea diorang. Kadang-kadang diorang ni kita tolak idea tapi kita tanpa memberitahu alasan. So orang macam kau main tolak je macam tu kan. Padahal dia rasa idea dia yang terbaik. Semua akan rasa, kalau yang jenis dominan saya semua akan rasa idea dia yang terbaik. Tapi benda ni boleh buat bincang, bergantung pada alasan lah. Dan semakin tinggi jawatan, semakin tinggi tanggungjawab. Saya agak kecewa lah ada beberapa yang saya jumpa dengan orang lain. Bila saya diberitahu Vice President ni, contohlah dia VP, tapi dia merasakan kerja dia lebih mudah daripada head of module ataupun head of biro. Bukan VP sini lah. Saya kan kita ada banyak kenalan-kenalan. So kita tengok bila ada sesuatu society tu yang cakap VP ni lebih mudah daripada yang lain, daripada yang bawah ataupun head of biro kan. Kita tengok dekat situ kita dah tahu dah. Dia tidak respons, dia tidak bertanggungjawab dengan jawatan dia. Sebab apa? Sebab semakin tinggi jawatan, semakin tinggi tanggungjawab sebenarnya. Bila kita dah nampak mindset dia, aku duduk sini aku tak buat kerja pun. Aku just in charge je, just tengok-tengok je orang lain yang buat proposal dan sebagainya. Tapi dekat situ kita dah nampak dah, orang ni bila mindset dah jadi macam tu, bagilah kerja paling mudah pun benda tu tak jadi yang terbaik lah. Dan juga understanding ni, semakin banyak komunikasi, semakin banyak memahami. Ramai budak communication kan. So kita tahu communication ni is the key. Kalau kita nak memahami ni, banyaklah berkomunikasi supaya kita dapat menjaga ataupun memahami antara satu sama lain. Ramai orang yang tak apalah, aku malah bagi tahu, dia bukan faham pun. Tapi sebenarnya disebabkan kau tak bagi tahu lah orang tak faham. Contoh ini ada contoh tambahan responsibility, ada peringkat-peringkat tanggungjawab. Contoh dalam meeting kan, kita buat meeting tapi orang tu tak dapat join, tapi dia tak bagi tahu. So salah siapa? Leader ni akan macam kenapa orang ni tak datang kan? So leader ni patut marah sebabkan orang tu tak datang. Lepas tu orang tu tak datang, orang tu cakap saya ada problem, saya ada masalah ni kan. Lepas tu saya tak dapat datang. So siapa yang salah? Salahnya orang tak dapat datang sebab at least lah kalau ada rasa tanggungjawab tu, at least tanggungjawab yang pertama hakikinya dia datang meeting sebab dia dah jadi biro kan. Dia dah jadi komiti ke apa ke kan, exco ke, line up ke apa ke. So dia dah tahu ini responsibility aku, ni tanggungjawab aku kena datang. Tu yang pertama. Yang lepas tu dia ada peringkat bawah dia sikit, dia tak apa, dia datang lambat dan dia bagi tahu kan. Tu tak apa. Peringkat yang bawah lagi dia tak dapat datang, tapi at least dia bagi tahu. Ada alasan dia, sorry saya tak dapat datang, ni alasan saya tuan-tuan. Peringkat ketiga dia tak bagi tahu, tapi dah habis meeting baru dia bagi tahu. Itu ramai juga kan, sorry tak dapat join, ni ada ni. Tak apalah, tapi at least itu peringkat, saya rasa peringkat paling rendah lah. At least bagi tahu tak dapat datang meeting, bagi tahu lah alasan. At least lah, dah habis meeting tu bagi tahu, sorry tak dapat datang, apa yang perlu saya tahu, apa yang perlu saya at least ada responsibility. Kita nampak benda tu, awak ni bertanggungjawab walaupun tak dapat datang, nak tahu apa yang terjadi, apa semua kan. Dekat situ kalau dia dah tak bagi tahu apa-apa, kita dah nampak dah dia ni memang dah tak ada tanggungjawab. So dekat situ faham lah layakkah dia untuk menjadi leader seterusnya. So seterusnya kita pergi ke quote yang kedua. So, mungkin setengah jam lah kot ada quote dia. Okay, so quote yang kedua, if you don't sacrifice for what you want become the sacrifice.
anda boleh screenshot, saya ulang kembali lah, anda boleh screenshot ataupun boleh tulis apa-apa berkaitan dengan quote ni, boleh tulis di chat supaya kita kalau ada cerita di sebalik quote ni boleh kaitkan dengan poin-poin apa yang saya bentangkan tadi. InsyaAllah kita akan berehat sekejap selama 1 minit. Okey, ada sesiapa yang nak ceritakan? Dekat sini saya nak menilai adakah anda profesional ataupun tidak, kita nak tahu. So dekat sini kita nampak benda ni saya bagi ruang untuk anda bercakap. So take your opportunity to bagi tahu, oh, this is professional. Bila kita perlu bercakap, kita bercakap, dan bila kita perlu diam, kita diam. So dekat sini kita boleh tahulah cerita lah. So kalau ada apa-apa ni boleh terus chat di ruangan komen. So kita takkan mulakan kita takkan pergi ke seterusnya sehingga kita nak petik nama sian. Sebelum tu selepas ini adalah berkaitan dengan saya rasa mindset. Seterusnya kita akan tahulah apa benda jati personality diri kita nak semua. Saya nak tanya sikit lah, brother Rafif ada ke? Raf ada ke Raf? Tak ada lah. Kita bagi ruang ni dulu lah. Fatul, saudara Fatul, bolehkah cerita sedikit berkaitan dengan quote ni? Bismillah. Tentang quote ni, kalau maksud dia, kalau dalam bahasa Melayu, kalau saya salah beritahu kalau kita tidak sacrifice atau korbankan apa yang kita nak, apa yang kita nak tu akan terkorban. Begitu kan? Ke saya salah faham? Dia sedikit lagi saya rasa. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, macam yang saya faham, saya cerita sikit je. Macam saya ada satu orang kata apa, cita-cita yang saya nak bawa. Tapi disebabkan saya tak berani untuk korbankan masa saya dengan ni, akhirnya saya punya impian tu sekarang ni terkubur macam tu. Jadi orang kata apa, disebabkan saya tak berani nak korbankan benda tu, impian saya tu yang terkorban. Lebih kurang macam tu lah, itu yang saya faham lah. Okey, baik. Terima kasih. Betul lah itu kan. So benda tu semua sebenarnya semua orang rasa, ramai je ada cerita di sebalik benda ni kan. Kita nak sesuatu benda tapi kita takut untuk sacrifice benda yang lain, benda yang kecil. Kita takut sacrifice benda yang kecil untuk mendapatkan benda yang besar sebenarnya. So dekat sini kita kena ada tujuan lah dalam hidup ni. Dalam hidup ni terpaksa kita korbankan. Contoh kalau kita nak fall flat,
takkan weekend kita wah-wuha kan. So kita korbankan weekend kita untuk for fun. Itu